ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى عز وجل وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ المفسر المتقن جلال الدين السيوطي رحمه الله والمصنف لهذا الكتاب الحاج محمد سعيد بن عمر رحمه الله تعالى أنه قال قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين. Tafsir Nurul Ihsan juzuk yang pertama nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Baqarah Madaniyatun. Jadi surah ini namanya surah Al-Baqarah. Dan terkadang disebut juga surah yang disebut padanya Al-Baqarah. Sebab sebahagian ulama dia tak mau sebut nama surah Al-Baqarah, dia tak bagi bubuh nama lah. Tapi dia hanya sebut surah yang disebut padanya Al-Baqarah. Dia kata tak boleh bubuh nama surah ni. Tapi ulama kata ada hadis Nabi yang menyebut sendiri tentang nama surah ni. Sebab apa nama surah Al-Baqarah? Al-Baqarah ni maknanya apa? Lembu betina, dipanggil Al-Baqarah. Baqaratun tu lembu betina. Lembu betina namanya Baqarah. Madaniyatun, apa makna madaniyatun? Turun di Madinah, ataupun yang muktamadnya adalah turun setelah hijrah. Ayat yang turun setelah hijrah dipanggil Madaniyatun, walaupun turun di kota Mekah. Ada juga pendapat yang kata Madaniyatun maknanya ayat yang ataupun surah yang diturunkan di Madinah. Macam tu. Kalau di Mekah tak panggil, walaupun setelah hijrah. Itu khilaf kita dah sebut dulu ni. Jadi surah Al-Baqarah ini surah yang diturunkan di Madinah. Katanya 286 atau 7. Atau 7 tu atau dekat 6. Maknanya antara 286 atau 7. Maknanya 287 ayat. Jadi surah ini ada 286 ayat. Ada pendapat kata surah ini ayat dia 287 ayat. Surah yang paling panjang di dalam Al-Quran. Surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Dan juga dalam surah ini juga ada ayat yang paling panjang sekali. Sebelum last, muka surat last kan. Ayat yang paling banyak. Ayat tu satu muka surat. Satu muka surat, satu ayat tu. Panjang ayat dia. Macam mana mula ayat dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana ayat dia mula?
Dia tak mai. Ya. Bukan. Ayat yang panjang tu. Allahumma salli ala sayyidina. Dia tak mai. Makan belacan banyak, dia lupa lah. Kadang-kadang dia tak mai nak panggil kan. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina adaw Musa fabarra'ahu Allahu min bukan. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin faktubuhu wal yaktub wal yumlil ladzi. Ayat yang nak menceritakan kepada kita, nak suruh kita irsyadkan kepada kita, suruh kalau kita berhutang apa tulis. Ada lagi lah isinya. Ayat mula-mula kepala tu dia cerita idza tadayantum bidainin, kalau hangpa berhutang faktubuh, maka tulis 5. Ayat dia panjang. Setengah orang buat ayat tu untuk sebagai satu latihan nafas. Dia cuba orang yang qori dia cuba baca satu nafas, dia ajak latihan. Ada orang yang boleh buat. Ada orang yang boleh buat. Ayat dia ada 200 lah, paling panjang. 200 ayat. Huruf ada berapa huruf? Sebahagian ulama menyebut huruf dia ada 25,500 huruf. Jalan-jalan. Surah Al-Baqarah semua. Bukan satu Quran surah ni. Surah Al-Baqarah. 25,500. 25,500. Di dalam tafsir menyebut begitu. Jumlah huruf dia 25,000. Kalau siapa baca kali dengan 10, satu huruf ganda dengan 10. Alif lam mim 3 huruf, dapat 30. Ni dah 25,500 huruf kali 25,000 kali dengan 10 lah. Sebab kita baca Quran satu huruf pahala dah 10. Dan ayat dia kalimah dia ada 6,121. 6121. Itu kalimah dia. Huruf 25,500, kalimah dia ada 6,121 kalimah. Ayat dia ayat dia ada 286. Ini pendapat ahli Kufah. Dia kata 286 ataupun khilaf 287. Maka sebab dinamakan Al-Baqarah kerana ada di dalamnya, di dalam surah, cerita lembu bagi anak yatim yang banyak berbuat kebaktian pada ibunya. Nabi Musa beli dengan harga sepenuh kulitnya emas. Buh emas penuh dalam kulit lembu tu. Banyaklah kan. Kilo berapa puluh kilo ini kisah yang Allah pilih, Allah letak dalam Al-Quran. Kisah ni banyak, tapi Allah pilih kisah tu sebab nak bagi tahu kita ada sesuatu di dalam cerita ni. Nanti pada tempat ada kita akan ceritalah. Baik. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum kita baca bismillah, kita baca at-ta'awuz dululah. At-ta'awuz ni apa? Kita minta lindung daripada Allah, daripada syaitan. Yang kita kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu at-ta'awuz nama dia, ataupun al-isti'adzah. Al-isti'adzah lafaz yang dipilih oleh mazhab kita, mazhab Abu Hanifah dan mazhab Malik adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebab dalam Al-Quran menyebut idza qara'tal Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka kita minta, kalau baca Quran, minta lindung daripada syaitan. Tapi berkata Imam Ahmad, dia memilih
bermilih untuk isti'adzah, a'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Sebab tu sebagian qari kan, sebelum dia nak tarik dia pakai sirah yang macam tu, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Dia tambah as-sami' al-'alim. Itu lafaz yang dipilih oleh Imam Ahmad. Sebab apa? Sebab dia menghimpunkan antara dua ayat. Sebab sebahagian ayat yang lain menyebut fasta'id billah innahu huwas sami'ul alim. Dia campur antara dua ayat ni, dia menghimpun dua ayat ni, maka sebut semua. A'udzu billah as-sami'ul alim minasyaitonir rajim. Dan jumhur ulama menyebut sunat. Sunat kita baca a'udzubillah sebelum daripada baca Al-Quran di luar solat. Tetapi ada juga hikayat daripada Atha bahawa wajib. Ada pendapat ulama kata wajib baca. Kalau tak baca maknanya apa? Dosa. Maknanya tuntutan dia kuat lah. Tuntutan dia untuk a'udzubillah ni kuat lah. Maka kita baca di luar solat, kita nak baca, kita main tengah-tengah ayat ke apa, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau awal surah kita baca sekali bismillah, isti'adzah kemudian bismillah. Kalau di tengah-tengah surah a'udzubillah, terus baca ayat lah. Bila baca? Sebelum baca ayat Al-Quran ataupun sebelum bismillah. Bahkan ada pula sebahagian ulama kata setelah. Itu pendapat Daud. Pendapat Daud dan juga salah satu riwayat daripada Ibnu Sirin. Apa faedah di antara faedah kita baca surah ni? Setiap surah ni dia ada faedah dia, kelebihan dia. Kata Nabi di dalam satu hadis, Nabi menyuruh kita baca surah ini, dan surah ini dinamakan Zahrawain. Salah satu daripada dua Zahrah. Zahrah ni suatu benda yang bersinar-sinar, iaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Di dalam hadis Nabi suruh baca Iqra'uz Zahrawain. Bacalah olehmu dua Zahrah. Zahrah tu apa? Suatu benda yang terang, yang bersinar. Iaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Nabi menamakan dua surah ini Zahrawain. Dua benda yang bersinar. Sebab apa? Sebab kata Nabi, fa innahuma ya'tiyan yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan. Sebab apa? Dua surah ni akhirat nanti dia mai seperti dua awan yang besar memayungi kita. Ataupun au ka'annahuma farqan min tayr, ataupun seperti satu kelompok burung yang mai duk berkepak-kepak mai dekat kita. Maknanya apa? Dia menjadi hujjah kita kalau kita baca surah Al-Baqarah ni. Ada banyak keberkatan. Di antara kelebihannya disebut juga di dalam hadis, siapa yang baca dia ataupun ambil dia, maka dia akan dapat berkat. Siapa yang tinggal surah Baqarah ni, maka dia kerugian. Dan juga ahli-ahli sihir takkan mampu untuk masuk rumah kita, sihir-sihir ni selama 3 hari. Tak boleh. Sekali kita baca di rumah kita, 3 hari itu kosong. Tak boleh masuk sihir-sihir apa, tak boleh masuk. Malas baca, pasang tip. Orang lah malas baca, pasang tip. Boleh lah. Eloknya baca. Masa saya pergi di Petaling, mereka tiap-tiap hari baca ni. Mereka ada tugas, mereka kan hafizul Quran kan. Jadi setiap hari mereka ada ditugaskan mungkin 2-3 orang, mereka akan baca surah-surah ni, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. Mereka baca sambil berjalan, ngulang sambil pusing. Kerja mereka tu. Esok orang lain pula ngulang baca. Maknanya kawasan tu dipagari. Dipagari. Kalau kita nak pegang, baca surah. Kalau orang baru masuk rumah, eloklah baca Al-Baqarah, Ali Imran. Baca sendirilah. Kita nak duduk, kita lah baca. Takkan panggil orang lain pula. Kita nak duduk, kita nak baca. Semua benda hak kita nak rasmi kan. Kita sendiri buat, takkan. Rumah kita panggil orang pula nak suruh baca kan. Takkan lagu tu kan. Baik.
Dan juga di antara hadis Nabi yang lain, Nabi kata, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu ni macam kubur-kubur. Inna syaitan yafir minal bait alladhi tuqra' fihi surah Al-Baqarah. Nabi kata syaitan ni akan lari dari rumah yang dibaca padanya rumah itu surah Al-Baqarah. Siapa baca surah Al-Baqarah ni syaitan lari. Kuat ni, ampuh. Dia kata. Sebab apa? Ni ayat Al-Quran. Dan daripada hadis Nabi yang lain, Nabi ada menyebut likulli syai' sanam wa inna sanam al-Quran suratul Baqarah wa fiha ayah hiya sayyidah ayil Quran ayatul kursi. Nabi kata di setiap satu ni ada puncak. Setiap suatu dia ada puncak dia. Kalau sanam ni maknanya bonggol unta ataupun suatu benda yang tinggi. Maka apa puncak di dalam Al-Quran ni? Iaitu surah Al-Baqarah, tertinggi sekali. Dan juga di dalam dia ada penghulu bagi sekalian ayat Al-Quran, iaitu ayatul kursi. Ayat namanya ayat kursi kita sebut. Ayat kursi ni penghulu Al-Quran. Penghulu Al-Quran, ayat kursi. Jadi bacalah. Dalam Hasyiah Sawi sebut, siapa baca surah Al-Baqarah ni 3 hari syaitan tak boleh masuk rumah dia. Syaitan tak boleh masuk. Itu di antara kelebihan. Baik. Kemudian katanya Alif Lam Mim. Allah Ta'ala amat mengetahui dengan kehendaknya dengan yang demikian itu. Alif Lam ni itu apa maknanya? Bukan hak tu makna dia. Apa maknanya? Tak tahu. Macam tu. Alif Lam Mim apa maknanya? Tak tahu. Allah sahaja yang lebih tahu maknanya. Kita tak tahu nak terjemah apa maksud dia, apa takwil dia. Jadi Alif Lam Mim ni ada 2 kelompok mufassir. Ada sebahagian yang mengatakan Alif Lam Mim ni makna dia tak tahu, Allah alam, dia serah, kita serah pada Allah. Alif Lam Mim termasuk daripada ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang kita tak tahu. Dan sebahagian kelompok yang kedua mengatakan Alif Lam Mim ni ma'ruf, kita ketahui. Apa makna dia? Berkhilaf. Di sebahagian di dalam tafsir ni menceritakan makna Alif Lam Mim ni sampai berbelas-belas pendapat. Banyak, ada pendapat kata Alif Lam ni makna begini, ada pendapat ni maknanya begini. Saya ceritakan sebahagian daripada pendapat-pendapat yang masyhur. Pendapat Ibnu Abbas pada katanya Alif Lam Mim ni, dia kata Alif Lam Mim makna dia ai anallahu a'lam. Alif itu maknanya ana, lam itu dengan bagi mewakili makna Allah, mim itu maknanya a'lam. Itu anallahu a'lam, akulah Allah yang lebih mengetahui. Itu makna Alif Lam Mim. Ini pendapat siapa? Ini pendapat Ibn Abbas. Satu huruf boleh memberi satu makna. Alif memberi makna ana, lam boleh memberi makna Allah, mim boleh memberi makna a'lam. Dia ambil satu juzuk daripada kalimah tu, jadikan sebut pakai satu huruf. Ana sebut alif saja, Allah sebut lam saja, a'lam sebut mim saja. Macam tu. Adakah dalam Al-Quran macam tu? Ada. Adakah dalam bahasa Arab macam tu? Ada. Sebahagian daripada dalam lugah bahasa Arab ni memang macam tu. Di antara syair yang masyhur, seorang perempuan dia kata qalat qaf, qultu laha qifi lana, kami berkata baginya qifi lana, berhenti olehmu bagi kami. Qalat qaf, qalat qaf maknanya waqaftu, aku berhenti. Dia sebut huruf qaf sahaja. Qaf makna apa? Aku berhenti. Dia guna satu huruf. Ada di dalam bahasa Arab, memang ada. Jadi Ibnu Abbas mentafsirkan Alif Lam Mim ni dengan makna anallahu a'lam. Ada sebahagian pendapat ulama pula, dia kata makna Alif Lam Mim itu adalah pembukaan, setiap huruf itu adalah pembukaan bagi nama-nama Allah. Alif Lam Mim, huruf-huruf itu adalah pembukaan bagi nama-nama Allah. Contohnya apa? Alif, pembukaan bagi nama Allah. Sebab apa? Mula huruf
mula kalimah Allah itu mula dengan alif, betul tak? Allah. Itu contohnya. Lam, contohnya sifat Allah Al-Latif. Latif daripada lam. Mim daripada apa? Majid. Contohnya begitu. Itu sebahagian pendapat ulama. Jadi kalau dicampur alif lam mim maknanya apa? Allahul Latiful Majid. Macam tu. Anzal al-kitab. Allah yang Maha Latif, yang Al-Majid ini, dialah yang menurunkan kitab. Itu sebahagian riwayat menyebut begitu. Ada juga sebahagian pendapat ulama kata alif lam mim itu adalah isi surah Al-Baqarah. Isi surah Al-Baqarah. Sebab apa? Sebab Allah meletakkan segala isi surah, hukumnya, ceritanya pada huruf di awal surah. Kemudian yang mengetahuinya siapa? Yang mengetahuinya adalah para wali, para nabi yang mereka tahu maknanya. Kemudian diterangkan kepada kita segala isi surah itu di dalam ayat-ayatnya supaya kita tahu, kita faham. Jadi zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin sampai habis. Semua isi tu ada kat mana? Ada kat 3 huruf tu. Alif lam mim. Itu sebagian ulama kata. Tu dia. 3 huruf tu ada banyak. 3 huruf tu mewakili apa? 286 ayat tadi. Itu kata ulama. Sebahagian pendapat ulama pula, yang ni pun di antara yang ajibnya, alif lam mim itu adalah nama-nama Allah yang dipotong-potong, yang dipisah-pisah. Bukan alif lam mim sajalah, maknanya segala at-tahajji, segala ayat-ayat yang dimulakan di dalam Al-Quran, yang dimulakan dengan huruf-huruf, itu adalah potongan-potongan daripada nama-nama Allah. Apabila manusia ni tahu bagaimana cara menghimpun atau menggabungkannya, maka itulah Ismullah Al-A'zam. Ismullah Al-A'zam. Contohnya apa? Contohnya alif lam ra. Sebahagian surah kan. Pada surah yang lain ha mim. Sebahagian surah lain nun. Kalau kita cantum 3 ni jadinya bunyi apa? Alif lam ra, ha mim, nun. Bunyinya apa? Ar-Rahman. Maka kita ketahuilah bahawa kita nak berdoa sebut nama Ar-Rahman. Sebab tu kita doa Ya Rahman, Ya Rahman. Itu nama-nama yang diseru, yang mana kalau kita sebut tu Allah akan makbul. Itu disebut di dalam Baharul Uruf. Cuma kita ini lemah daripada mengetahui semuanya. Sebahagian hak ulama cerita kita taklah boleh sebut. Hak lain-lain alif lam mim ni nak cantum dengan apa pula, tu kita minta. Cuma bagi yang mengetahui, yang Allah bagi ilham kepadanya, maka dia boleh tahulah. Dan dia ada banyak lagi lah pendapat-pendapat. Ada hak kata alif lam mim tu nama surah, ada yang kata nama Allah, dan sebagainya lah. Ada banyak pendapat. Jadi antara dua ini, kalau kita kata pendapat hak pertama, wallahu alam, kita serah kepada Allah. Pendapat hak kedua ada banyak tafsirannya. Jadi kalau ikut pendapat yang pertama ni, alif lam mim ni tak ada i'rab, tak ada apa. Sebab apa? Sebab tak tahu nak i'rab lagu mana. Yang kedua adalah i'rabnya boleh kita jadikan mubtada ataupun khabar, boleh juga kita baca dengan kita jadikan fi mahalli nasb. Zalikal kitab, katanya ini kitab Quran yang dibaca oleh Muhammad itu. Zalikal kitab, kitab ini. Zalika pasal apa dia terjemah ini? Zalika ay hadha. Kata ulama tafsir, zalika dengan makna hadha, dengan makna ini. Zalika asal terjemah itu. Asal makna kitab itulah, tapi tak. Ini di antara keunikan bahasa Arab. Makna yang berlawanan. Di dalam Al-Quran banyak makna begini, tapi makna kalimah begini, tapi makna dia lawan. Itu dah banyak. Dari segi dalam ilmu balaghahnya. Dari segi ilmu balaghahnya, kadang-kadang suatu benda apabila bersangatan, maka disebut lawan dia.
Macam kita lah bahasa Melayu. Kalau kau tu bodoh sangat, kita kata apa? Hang ni pandai sangat sebut pandai. Dah bukan pandai, dia bodoh. Tapi melampau, kita sebut hang ni pandai sangat. Jadi di antara balaghah di dalam Al-Qurannya begitulah. Di antara yang susah, ini ulama-ulama tafsir dialah yang mentafsir. Zalika, itu, tapi kita ambil makna hak asalnya, iaitu ini. Kitab ini, kitab yang dibaca oleh Muhammad itu la raiba fi, tidak ada syak padanya daripada Allah Ta'ala. Kitab itu. Sebab apa Tuhan kata zalikal kitab? Kerana ada ulama tafsir yang menyebut zalikal kitab ni, kita kata macam mana? Kalau dalam bahasa Melayu kita kata ni, macam tu. Inilah yang hampa duk tunggu-tunggu. Inilah hampa duk cari-cari. Itu maknanya zalikal kitab. Kitab inilah. Kenapa Tuhan kata kitab inilah? Kerana dikatakan bahawa perkataan itu ketika mana Nabi sampai kepada Madinah, diturunkan ayat surah Al-Baqarah ini. Sebab apa? Nak menunjukkan kepada Yahudi di Madinah. Sebab di Bani Israel ni, orang Yahudi ni, Allah turunkan kepada mereka kitab. Diceritakan di dalam kitab tu bahawa Nabi akhir zaman akan diturunkan dan dia akan membawa satu kitab. Nabi akhir zaman akan turun dan dia akan bawa satu kitab. Siapa yang beritahu dia ni? Atas lidah Nabi Musa. Atas lidah Nabi Musa. Maka bila sampai saja Nabi, maka orang-orang Yahudi kata, mana kitab dia? Mana kitab? Kata mengaku Nabi, mana kitabnya? Kami ada Taurat. Kami orang Yahudi ada Taurat. Orang Nasrani kata kami ada Injil. Mana Muhammad ni, dia bawa apa? Orang Yahudi ni lagu tu lah kan. Maka turunlah ayat ini. Tuhan kata zalikal kitab. Ni kitab hak ni, hak hampa duk baca dalam kitab Taurat yang kata Nabi Musa kata Nabi akhir zaman dia akan datang membawa satu mukjizat yang kekal, satu mukjizat yang hebat, iaitu kitabullah Al-Quran. Tuhan kata kitab inilah. Asal makna kitab apa kitab? Kitab ni bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita kata buku. Buku. Kitabun dalam bahasa Arab, asal makna kitab ni suatu himpunan. Itu makna kitab. Kenapa dipanggil kitab itu kitab? Sebab dia menghimpunkan huruf-huruf, ayat-ayat, nama-nama Al-Quran, nama-nama Allah. Sebab itu dipanggil kitab. Sebab dia menghimpunkan. La raiba fih, tidak ada syak daripada Allah Ta'ala. Tak ada syak. Tak ada syak bahawa ini memang daripada Allah. Ini memang daripada Allah. Baik. Kalaulah kita buat soalan. Kita buat soalan. Di dalam Al-Quran katanya Al-Quran ni tidak ada syak, tidak ada keraguan. Tapi berapa ramai yang orang meragui Al-Quran? Kan? Sampai orang-orang di zaman Nabi kata sihir. Sebahagiannya mengatakan itu dongeng-dongengan. Kan? Hatta kita akhir-akhir zaman ni ada tak percaya pada Al-Quran. Ada sebahagian kata tak relevan lagi, tak boleh beramal lagi dan sebagainya. Kata tidak ada syak. Kenapa ada syak di sini? Maka kita ada 3 jawapan untuk soalan ini. Ada 3 jawapan. Jawapan yang pertama, tidak ada syak itu adalah bagi orang-orang yang mengamat-amati. Bagi orang yang tidak engkar dan mengamat-amati tentang isi kandungannya, tentulah akan hadir di dalam hatinya bahawa tidak ada syak lagi bahawa Al-Quran ini adalah mukjizat. Betul tak? Jadi jawapan yang pertama ini kena kepada semua. Tak kira dia Islam ataupun dia kafir. Apabila dia ta'ammul sehingga kafir, saintis kan, bila mereka buat kaji, mereka kata Masya Allah, ini adalah mukjizat. Itu orang yang hati dia terbuka, maka tentu dia akan temui tidak ada keraguan daripada Al-Quran. Tengok saintis duk kaji kan,
Itu jawapan yang pertama. Bukan makna tidak ada syak ni semua orang dah, tapi bagi yang mengamat-amati, yang hati dia terbuka. Adapun orang yang ingkar ni tak ada apalah, bagi bila apa pun kat depa kan. Itu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, la nafi dengan makna la nahi. La nafi tetapi dengan makna la nahi. La di sini dengan makna la nahi. Tidak ada syak, yakni dengan mana jangan ada keraguan. Tidak ada syak di sini makna yakni jangan ada keraguan. La raiba fi maknanya apa? Ai kita kata la yanbaghi an yartab. Tidak sepatutnya ada keraguan. Kenapa? Kerana dalam Al-Quran ini ada dalil-dalilnya terang. Maka sepatutnya tidak ada keraguan. Bukan khabar nak cerita tak ada keraguan, tapi maknanya Tuhan kata kitab ini hampa jangan duk ragu. Larangan, jangan ragu-ragu lagi. Maknanya tak kenalah pada masalah pertama tadi. Ataupun yang ketiga, untuk jawapan ini tidak ada raiba fi, tidak ada keraguan padanya, yakni bagi orang beriman. Bagi yang beriman maka tidak ada keraguan. Adapun orang kafir maka tak memberi manfaat. Siapa yang baca Al-Quran dan ada iman di dalam hatinya, dia takkan ada keraguan. Kalau orang ada keraguan daripada isi Al-Quran, maknanya ada sesuatu di dalam hati dia. Di dalam Al-Quran ada banyak janjian-janjian Tuhan. Bila kita baca Allah bersama orang sabar, Tuhan suruh bertawakal dan sebagainya lah. Tengok macam mana muamalah hati kita. Adakah kita percaya dengan Al-Quran ataupun sebagainya. Kalau kita percaya sepenuhnya isi Al-Quran, maka kita ni orang yang beriman, orang yang tidak ada keraguan apabila kita baca Al-Quran. Yang mana Al-Quran ni kata Tuhan, hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin, lagi hidayah bagi sekalian orang muttaqin. Muttaqin asal kalau dari segi nahunya, muttaqin ini segi sorafnya lah. Muttaqin asalnya ada dua huruf ya. Muttaqi seorang, kalau ramai muttaqiyin ataupun muttaqiyun, macam tu. Muttaqiyin lah. Muttaqiyin itu asal dari segi sorafnya. Kemudian berat kita nak sebut baris kasrah atas ya. Muttaqiyin berat, maka buang kasrah, jadilah sukun kedua-dua ya. Muttaqin, ya sukun, ya satu lagi pun sukun. Dalam kaedah bahasa Arab, apabila bertemu dua sukun, dihazaf, buang satu huruf, jadilah muttaqin. Muttaqin ni orang yang beriman. Apa makna orang muttaqin? Yakni dia kata yang takut akan Allah Ta'ala dengan menjunjung segala suruhannya dan menjauh segala ketegahannya. Itu muttaqin. Orang yang bertakwa ini ada sifat takwa. Takwa ni apa takwa? Takwa ini yang mana dihimpunkan di dalam hadis yang menyebut imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Dia buat apa hak Tuhan suruh, dia tinggal apa yang Tuhan larang, itu dipanggil orang yang bertakwa. Asal makna takwa ini makna apa? Makna takwa ni benteng ataupun pelindung. Itu asal makna dari segi lughahnya. Di dalam hadis kata sahabat, idza ishtaddal ba's ittaqaina bi Rasulillah. Kami ni ketika mana kesukaran kami dalam perang tu, kami merasa sempit dalam perang, maka kami jadikan Rasulullah itu sebagai pelindung kami. Kami berlindung dengan Rasulullah. Maka apabila kita menjunjung perintah Allah dan kita tinggal larangan Allah, seolah-olah kita menjadikan takwa itu pelindung kita daripada api neraka. Pelindung kita daripada api neraka. Itu takwa. Sahabat-sahabat ini ada masalah apa, mereka pakat mai mengadu jumpa Rasulullah. Takut apa? Semua jumpa Rasulullah. Dalam peperangan khususnya. Sahabat-sahabat ini dalam peperangan khususnya,
kisah peperangan ni banyak kan, dahsyat-dahsyat. Contohnya yang paling hebat adalah perang Badar. Perang Badar kan, Rasulullah keluar bersama orang sahabat 313 orang nak pergi perang. Bukan nak pergi perang dah. Depa keluar bukan nak pergi perang. Depa keluar ni bila dah sampai Madinah, depa dengar ada rombongan kafir nak lalu sekian-sekian, maka depa keluar nak menyekat kan. Tiba-tiba sahabat hak keluar ni dapat tahu kepada musuh. Maka depa himpun ramai-ramai 1000 orang. 1000 nak lawan 313. Sahabat yang pi tu bukan nak perang. Maknanya apa? Tak ada baju besi, tak ada lah kita kata ni perisai hak pedang untuk perang pun tak ada. Hak ada pedang hak buat takir semak je. Dia ada pedang yang untuk perang, pedang hak power punya kan. Ada pedang hak kita kata senjata orang dulu memang senjata ada, macam zaman hantu lah, keris sentiasa ada di pinggang kan. Lagu tu. Jadi seduk ada sentiasa lah. Abang jalan-jalan jumpa semak nak takir, kata bola nak takir kan. Takat senjata hak lagu tu, kuda-kuda pun tak ada. Dengan persiapan yang tak ada, dengan jumlah yang sedikit menghadapi 1000 orang. Kalau kita ikut logiknya, takkan bertahan 10 minit hancur. Tidak. Tapi bantuan Allah. Itu kita kata dari segi pemikiran. Kalau kita duduk situasi tu, agak-agak kita rasa apa? Sahabat tu. Sahabat pun macam tu. Sahabat hak kuat-kuat, apa-apalah. Sahabat hak ramai-ramai tu, sebahagiannya takut. Takut, gentar nak berhadapan dengan 1000 orang. Tapi Allah datangkan bantuan. Di antara bantuan dia apa? Ngantuk. Ngantuk. Itu bantuan daripada Allah. Ngantuk ni jangan main tuan-tuan. Dia salah satu tentera Allah. Mengantuk ni salah satu tentera Allah. Tentera untuk menenangkan orang Islam, tentera juga untuk membantu orang Islam dengan mengantuk. Ketika mana Nabi nak lari hijrah pergi Madinah, tentera apa yang Tuhan hantar? Mengantuk kan? Depa kepung rumah Nabi. Boh mengantuk hilang. Takat tu Tuhan tak hantar Covid lagi, pun hantar mengantuk habis. Nabi boleh keluar ke Madinah. Waktu perang Badar, sahabat ni takut. Macam mana Tuhan nak meredakan takut sahabat ni? Tuhan datangkan mengantuk pada sahabat. Sebelum perang boleh tidur loh. Bukan dalam perang. Perang tidur harulah kan. Sebelum perang tertidur sampai sebahagian sahabat kata, aku ni pegang pedang 3 kali jatuh. Nak jaga-jaga. Takut orang serang. Jaga-jaga. Ngantuk. Macam mana dalam situasi perang kita boleh tertidur? Tuhan nak hilang. Sebab bila mengantuk ni hilang. Kan? Orang sakit teruk terang mana pun, tapi kalau dia boleh tidur, hilang sakit. Tidak. Tak salah tak boleh tidur. Tu yang masalah. Tapi kalau boleh tidur, alhamdulillah. Maknanya syukur. Kita kata aku ni kerja duk ngantuk tidur. Jangan marah ke tidur. Jangan marah ke tidur. Tidur ni ada nikmat Allah, nikmat. Kena bersyukur sebab ada orang yang tak boleh tidur, masya-Allah balak tidur ni kelemahan bagi manusia dan sebagai rahmat bagi manusia. Tuhan nak bagi pertolongan kepada kita. Kalau kita sakit, tidur, hilang. Sakit gigi, tidur, hilang sakit gigi. Tak gigi bangkit, kuku sakit pula kan. Ada masalah, buat apa? Tak kerti nak fikir apa dah. Kita kepala, tak tangan atas dia, lena. Hilang masalah, Ustaz. Dah duduk stres-stres, tidur. Tidur banyak-banyak kalau stres. Maknanya apa? Itu salah satu penawar pengubat. Itu nikmat daripada Allah. Bantuan lah. Jadi patah balik kepada masalah, kita cerita tentang takwa lah. Dan juga sifat orang-orang yang beriman ini apa? Sifat orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa ni? Kita ada sebut orang bertakwa. Orang bertakwa ni orang yang junjung perintah Allah, tinggal larangan Allah. Sifat dia macam mana? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa ni orang yang segala mereka yang beriman dengan khabar yang ghaib. Ghaib ini benda yang tak ada di depan mata kita, hanya ada di dalam hati kita. Itu orang yang bertakwa. Percaya semua. Cerita syurga percaya, cerita neraka percaya, cerita malaikat percaya, arasy percaya, kursi percaya, lauh percaya, qalam percaya, cerita pasal Allah percaya, cerita pasal sifat Allah percaya. Walaupun akal kita tak boleh nak terima, tapi kita percaya semua. Itu maknanya beriman. Orang yang muttaqin, orang yang bertakwa ni orang yang percaya dengan perkara-perkara yang ghaib.
Daripada bangkit kubur dan syurga dan neraka katanya. Semua itu benda yang gaib. Benda yang gaib ni dia ada dua pecahan, dia ada dua benda, dua jenis. Ada yang ada padanya dalil dan ada yang tidak ada padanya dalil. Yang ada padanya dalil dan tanda iaitu macam syurga, neraka, itu semua Nabi dah cerita kepada kita. Malaikat, arasy, kursi, lauh dan sebagainya, itu semua ada dalil dan tanda. Ada yang tidak ada dalil, tidak ada tanda, maksudnya kita tak tahu. Contohnya macam hari kiamat, kita tak tahu bila. Hari kiamat kita percaya, tapi bila datang tak tahu. Maka kita kena beriman dengan makna apa? Kita bersiap sedia. Kita tak tahu kiamat nak mai bila, maka bersiap sedia. Mati kita tak tahu bila kita mati. Mati itu pasti, tapi kita beriman bahawa kematian datang bila-bila masa saja, maka kita bersiap sedia. Turun hujan, itu di antara benda yang ghaib. Semua itu di dalam ilmu Allah, kudrat Allah. Allah mampu turunkan bila-bila, maka kita percaya dengan itu. Maka kita angkat tangan berdoa ketika mana kita nak hujan turun. Covid ni, ini semua urusan Allah. Bila dia nak hilang, itu urusan Allah. Daripada Allah, dia mai kepada Allah, dia juga akan kembalilah. Kita tak tahu bila Allah nak hilangkan, maka banyakkan minta pertolongan kepada Allah. Kita percaya, iman kita kepada Allah, iman kita bahawa Allah akan menghilangkan benda ni. Cuma kita tak tahu, insya-Allah. Sebab janjiannya begitu. Bila Allah turunkan bala itu akan semakin berkurang dan suatu hari Tuhan akan angkatlah, insya-Allah. Wa yuqimus salah, itu sifat yang pertama, beriman dengan ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas salah. Orang yang bertakwa ini orang yang mendirikan sembahyang, dan mendirikan mereka akan sembahyang 5 waktu dengan segala hukuknya, dengan segala haknya, syaratnya, rukunnya kita jaga. Itu orang yang beriman. Nak namanya beriman, dia kena jaga solat. Kalau dia tak jaga solat, maka dia tak beriman. Sebab solat ini kunci rahsia bagi keimanan seseorang. Solat ini apa makna solat? Solat ni maknanya doa. Sebab apa dipanggil doa bagi sembahyang? As-salah itu maknanya doa. Kenapa sembahyang kita ini dipanggil solat ataupun maknanya doa? Sebab daripada sujud kita, rukuk kita dan segala-galanya mengandungi doa. Maka apabila kita ada hajat, sembahyang. Sebab apa? Sebab tu doa. Kita nak minta kepada Allah. Nak minta macam mana? Dengan berdoa. Maka doa yang paling penuh dengan adab adalah di dalam solat. Di dalam solat tu Tuhan ajak dah adab-adab dah. Tak boleh bergerak banyak, kena ada merendah diri, pergerakan kita itu. Itu di antara adab-adab di dalam doa. Maka Tuhan suruh praktikkan di dalam solat. Ada sebahagian mengatakan solat ini daripada wuslah. Wuslah ini maknanya apa? Perhubungan hamba dengan Tuhan. Itu makna solat. Solat ini maknanya kita menghubungkan diri kita dengan Allah. Kita ni apa perhubungan antara kita dengan Allah? Kalau kita nak berhubung dengan kawan-kawan, kita hantar WhatsApp betul. Kita telefon lah, nak berhubung dengan dia. Lama tak berjumpa adik-beradik apa semua, macam mana nak berhubung? Kita telefon. Kita dengan Allah macam mana? Dengan solat. Maka solat itu menghubungkan antara kita dan antara Allah. Itu sifat orang yang beriman lah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat orang beriman lagi, dan daripada barang yang kami rezeki mereka itu, menafaqah mereka itu pada taat akan Allah, berzakat katanya. Jadi orang yang beriman ni sifatnya apa? Tiap-tiap apa yang Allah rezekikan kepada mereka, mereka akan buat bagi nafkah. Sebahagian ulama mentafsirkan dengan makna memberi zakat. Apabila Allah rezekikan dia dengan nikmat, maka dia buat keluar zakat. Itu sifat-sifat orang yang beriman. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minun, dan segala mereka yang beriman, bima unzila ilaika, dengan barang yang diturun kepada Allah daripada Al-Quran,
wa ma unzila min qablik, dan barang yang diturun daripada dahulu engkau, daripada Taurat dan Injil dan lainnya. Itu sifat orang beriman. Orang yang beriman dengan orang yang bertakwa kepada Allah ini siapa? Orang yang bertakwa, dia percaya dengan apa yang Nabi Muhammad bawa, dan dia percaya dengan kitab-kitab yang sebelum. Ini Tuhan nak pukul kepada siapa ni? Nak pukul orang-orang orang Yahudi. Orang Yahudi dia perasan dia ni orang yang bertakwa pada Allah. Ketika mana ayat turun cerita tentang orang bertakwa ni, dengan bahawa orang bertakwa ni orang yang beriman dengan perkara yang ghaib, orang Yahudi kata kami pun percaya. Orang Yahudi percaya. Depa percaya syurga, depa percaya neraka, bahkan depa lagi percaya semuanya daripada orang-orang Islam hari ni. Orang Yahudi sampai hari ni depa percaya dengan benda-benda ghaib tu, sehingga kan depa bawa benda-benda yang pelik-pelik itu di dalam fantasi filem-filem depa kan. Depa buat cerita syurga, buat cerita neraka, dan sebagainya. Cerita macam keagamaan sikit. Orang Melayu dia orang Melayu dengan cerita dia lah. Cerita hantu dia punya, dia percaya hantu lebih ghaib juga kan. Percaya hantunya. Tapi orang Yahudi ni percaya. Kemudian bila Tuhan kata wa yuqimuna shalah, depa kata kami pun sembahyang. Kemudian Tuhan kata wa mimma razaqnahum yunfiqun, maka depa kata kami pun berinfak, harta kami infak. Kemudian bila turun ni walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, maka depa pun lari ni. Sebab apa? Depa tak percaya. Depa tak percaya kepada Nabi. Apa yang Nabi turun depa tak percaya, ataupun depa inat, depa tak mau. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka itu yakin sekaliannya. Kita yakin dengan akhirat, syurga, neraka, hisab, titian sirat, kita yakin. Yakin bahawa ada, yakin bahawa kita akan dihisab. Dan yakin ini yakin apa? Di sini orang panggil yakin dilalah ataupun yakin khabar. Sebab kata ulama, kita ini dalam bab yakin ini, cara kita meyakini ada 3 cara. Peringkat pertama namanya yakin ayan. Yakin ayan ini maknanya apa? Yakin yang dengan pandangan mata kita. Apabila kita tengok, kita pun yakin. Itu dipanggil yakin ayan. Ada juga yakin khabar dipanggil. Yakin khabar ini bila orang cerita kat kita, kita yakin, tapi tak sama dengan hak mula. Orang cerita kata kat rumah aku ada mah 1 kilo, ada mah sekampit 1 gundi. Kita pun ada hak beriman, ada hak tak beriman. Maknanya ada hak percaya, ada hak tak percaya. Itu percaya tu hanya qadar khabar. Ada percaya itu dipanggil yakin dilalah. Yakin dilalah ini maknanya yakin dengan tanda-tanda. Contohnya apa? Kita tengok asap naik, maka kita yakin bahawa di tempat tu terbakar ataupun ada api. Kita tengok dalam rumah tu berasap naik ke atap. Benda apa terbakar ni? Kita yakin ada api, tapi kita tak nampak api. Mana nampak? Cuma kita tengok asap. Itu dipanggil yakin dilalah ataupun dalalah. Kita yakin dengan sebab dalil. Maka yakin kita kat sini yakin hak mana? Yakin 2 ni, yakin dalalah sebab dalil daripada Al-Quran dan hadis, dan juga yakin khabar kerana ada perkhabaran daripada Al-Quran dan hadis. Tapi apabila di akhirat kelak, keyakinan kita itu akan berubah kepada hak pertama, iaitu yakin ayan. Kita ni kita tak betul-betul hakul yakin lagi lah. Kita takat yakin hak tu sajalah. Tapi itu iman kita. Kita kena ada keyakinan. Wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim. Bermula mereka itu yang bersifat dengan yang tersebut itu atas hidayah daripada Tuhan mereka itu. Wa ulaika humul muflihun, dan bermula mereka itulah yang dapat kemenangan dengan syurga dan lepas daripada mereka. Jadi orang yang bertakwa ini Allah muliakan dia di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan dia mendapat hidayah daripada Tuhan. Orang yang bertakwa Allah akan bagi petunjuk. Tak mau sesat,
maka jadilah orang yang bertakwa. Apa bertakwa? Ikut apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, maka takkan sesat. Jangan kita pandai-pandai duk buat benda yang Tuhan tak suruh ataupun yang Tuhan larang kita pergi buat. Maka dia tidak akan dapat hudan. Dia tidak akan dapat petunjuk. Allah muliakan orang yang bertakwa ni dengan Allah terangkan baginya jalan untuk dia berjalan. Hudan mir rabbihim. Depa ni berada di atas hidayah Allah. Kemudian di akhirat nanti pula Allah muliakan dengan kejayaan, wa ulaika humul muflihun. Muflih di akhirat, hudan di dunia. Di dunia dapat hidayah dan di akhirat depa akan berjaya. Berjaya, apa makna berjaya? Berjaya di sini dengan mana? Kita ni kekal di dalam nikmat Allah. Itu mana kita ni orang yang berjaya. Habis. Kemudian dia cerita pula ahwal musyrikin. Ini di antara kecantikan Al-Quran. Al-Quran selalu buat dua benda, dua sayap. Apabila dia cerita hak baik, dia akan cerita hak jahat. Apabila dia menggemarkan kita, dia akan menakutkan kita. Itu kelebihan Al-Quran. Dia tak buat sebelah-sebelah. Mula-mula dia cerita tentang orang beriman, lepas ni dia akan cerita pula tentang orang-orang yang musyrik. Macam itulah di ayat-ayat Al-Quran yang lain pun. Kadang-kadang dia cerita ashabul yamin, dia akan cerita ashabul shimal. Kalau dia cerita ahli syurga, dia cerita pula ahli neraka. Kalau dia memberi kepada kita, menakutkan kita, kemudian dia menggemarkan kita. Itu pengajaran daripada Allah. Supaya apa? Supaya kita ni balance. Begitu juga sifat kita sebagai, kita kata kalau kita ni ketua ataupun pemimpin, maka perlu ada dua benda ni. Tak kira ketua apapun, pemimpin apapun, ketua rumah ke, ketua kelas ke, ketua negara ke, penghulu ke, dia dengan rakyat dia, dengan umat dia kena ada dua benda. Apa dia? Balance antara dua benda. Kalau kita keras, kita juga kena lembut. Tak boleh keras selalu, kena lembut separuh. Kalau kita nak lembut saja pun tak boleh juga, kena keras juga sekali-sekala. Begitulah apapun. Kalau nak marah anak, jangan marah terus, tapi peluk dia pula. Ni kerja duk rotan, tak pernah peluk anak, maka anak ni hati dia keras. Kalau duk peluk dia saja, tak pernah marah dia, maka dia akan naik kepala. Maka ada kala kita peluk anak, ada kala kita rotan anak. Apa saja pun macam itulah. Kadang-kadang kita menakutkan anak, kadang-kadang kita menggemarkan anak. Kita janjikan dengan seksa pada anak, abang tak sembahyang, ayah rotan. Tapi kita juga kena janjikan dengan hadiah untuk anak-anak. Abang buat ni, ayah bagi hadiah. Asyik duk janji rotan je, janji hadiah tak pernah bagi. Mana syok. Jadi kena ada dua-dua. Itu ajaran daripada Tuhan. Tuhan ni bagi balance antara dua benda. Benar? Allahu a'lam. Jawharul Mawhub nah. Muka surat 11. Jawharul Mawhub muka surat 11. Pada katanya tambih. Habis dah cerita pada kita sebahagian daripada kelebihan-kelebihan ilmu. Kemudian nak buat satu penjagaan pula kepada kita. Katanya tambihun. Tambih ni maknanya penjagaan. Penjagaan. Tak dapat tiada bagi orang yang menuntut ilmu itu bahawa membaikkan niatnya. Nak menuntut ilmu ni kena niat elok-elok, niat baik-baik. Sebab kata ulama, niat ini adalah benih bagi pokok yang besar. Pokok yang besar yang berbuah tu adalah punca dia apa? Niat yang kecil. Pokok durian hak besar hak duk berbuah tiap-tiap tahun tu, asal dia apa? Niat saja, apa biji kecil saja kan. Pokok apa pun asal dia daripada benih yang kecil. Kalau kita buh benih durian, dia akan naik durian. Kalau kita tanam benih nangka, dia akan naik nangka.
Begitu juga segala amal ibadah kita bermula dengan niat. Niat tu mudah dan remeh kita kata. Tapi jangan anggap benda tu remeh. Sebab apa? Sebab efek dia sangat besar. Kalau kita niat baik, maka akhirnya akan jadi baik. Kalau kita niat tak baik, akan jadi tak baik. Menuntut ilmu kerana apa? Kalau kita niat menuntut ilmu ni kerana dunia, maka tak akan ada manfaat pada ilmu. Tapi kalau kita niat nak menuntut ilmu ni, nak hilang kejahilan, nak cari kerana Allah, redha Allah, nak beramal dengan agama Allah, maka akan dapat kebaikan di dalam ilmu kita, manfaat. Kerana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, sungguhnya segala amal itu dengan niat. Apa saja amalan kita ini, dia datang daripada niat. Maka kita kena perbaiki, cantikkan niat kita. Di antara niat yang dianjurkan Imam Abdullah Al-Haddad tu, dia letak siap kan, nawaitu ta'allum wa ta'lim. Kerana apa? Nak cari redha Allah, kan? Niat yang ada Imam Abdullah Al-Haddad buat tu. Wat-tadhakkur wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad-du'a 'ala al-huda wad-dalalah 'ala al-khair. Niat semua tu untuk apa? Ibtigha'a wajhillah, kerana mencari keridaan Allah. Ibtigha'a wajhillah wa mardatih, menuntut keridaan Allah, wa thawabih subhanahu wa ta'ala, dan menuntut ganjaran daripada Allah. Pertamanya apa? Kita mai ni nak mengaji, kita sebarkan dakwah, kita mengajak, kita beri petunjuk kepada orang lain, itu semua tak lain tak bukan nak cari redha Allah. Nak cari redha Allah, nombor satu letak yang tu dulu. Kerana Allah ini redha dengan penuntut ilmu, maka kita menuntut ilmu kerana keredaan Allah. Allah perintahkan kita menuntut ilmu, maka kita cari ilmu kerana nak ambil redha Allah. Sebab Allah suruh, maka kita menuntut ilmu. Kalau bukan kerana Allah, maka kita tak perlu menuntut ilmu. Niat hak tu dulu. Dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husni niyyati min a'malil akhirah, wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'il khatimah. Artinya, beberapa daripada amal dirupakan dengan rupa amal dunia, kemudian jadi ia dengan baik niat itu daripada amal akhirat. Dan beberapa daripada amal dirupakan dengan rupa amal akhirat, kemudian jadi ia daripada dunia dengan sebab jahat niat. Ada benda lagu dunia aja, tapi dengan niat yang baik dia jadi akhirat. Ada benda kita nampak lagu akhirat, tapi niat tak elok jadi dunia. Contohnya apa? Ada benda orang hanya tidur. Kita patah balik masalah tidur ni. Dia tidur malam-malam, tak bagi sembahyang. Orang bagi sembahyang malam, dia tidur. Tapi rupa-rupanya dengan kerana niat dia yang baik, maka tidur dia dapat pahala ibadah. Asalnya tidur dunia, tapi dia niat jadi ibadah. Dia tidur kenapa? Esok nak bangkit, nak cari nafkah untuk anak isteri. Nafkah tu satu kewajipan. Dia tidur untuk apa? Nak cari kekuatan esok nak bangkit, sembahyang subuh, nak buat ibadah dan sebagainya. Maka tidur dia tu 5 jam, 6 jam, 4 jam ibadah. Tidur sebab apa? Esok nak menuntut ilmu, nak baca kitab, nak mengaji, maka dapat pahala. Tidur nak ambil kekuatan, tidur tu dapat pahala, walaupun hanya dunia. Masak, memasak untuk apa? Memasak ni untuk menyukakan hati suami. Contohlah kalau isteri kan, dia masak tiap-tiap hari, masak lagu dunia saja, masak lagu cari nak makan. Tapi kalau dia buat itu kerana Allah, ibadah dapat pahala. Memasak dapat pahala. Setiap garam Tuhan kira. Dia tabung garam, setiap gula yang dia bubuh, semua Tuhan kira. Sebab apa? Ibadah. Dia buat tu kerana Allah. Laki dia beletak tak sedap ke apa, dia buat juga. Sebab apa? Sebab nak menyukakan hati suami. Ibadah. Walaupun suami marah-marah, dia tetap serika baju suami dia. Ibadah. Tetap masak untuk suami dia. Ibadah. Kerana apa? Kerana niat dia kerana Allah. Aku buat ni kerana Allah. Kalau nak ikut dengan perangai laki kau lari lah. Tapi sebab Tuhan suruh taat pada suami, maka buat ibadah. Semua kita makan nasi, nampak lagu dunia. Kerja makan nasi, hang ni kerja makan. Alah, kalau aku tak makan, aku mana larat nak sembahyang. Macam mana aku nak
nak dirikan tanggungjawab aku kepada Tuhan, maka dia makan itu kerana apa? Dalam hati dia, dia ingat untuk menguatkan tulang belakang badan dia supaya dia boleh beribadah pada Allah. Maka setiap butir nasi itu pahala. Dengan sebab apa? Niat dalam hati dia, aku makan kerana Allah. Sampai seperiuk tu dia. Itu campur sikit lah. Kerana Allah ada sikit. Hak lebihnya nafsu lah. Sampai seperiuk. Ada benda yang rupa dia lagu akhirat, tapi dengan sebab niatnya tak elok jadi dunia. Dunia ni maknanya bangkai lah, tak ada apa lah, kosong. Contohnya apa? Dia sedekah, dia derma, tapi sebab apa? Niat dalam hati dia nak menunjuk, contoh riak, ataupun nak suruh supaya masyarakat puji dia, ataupun kerana nak masyarakat anggap dia ni pemurah. Maka dia hanya habis duit, pahala tak ada. Tapi kalau dia niat kerana Allah, dapatlah kan. Dia sedekah tu kerana Allah, dapatlah. Tapi kalau kerana nak ambil nama, contohnya sebar habis semua, tunjuk habis dalam semua, contoh ni contoh saya, kerana niat dia yang tak elok tu, maka sedekah dia tu kosong. Baca Al-Quran dalam masjid contohnya, rupanya zahir ibadah, tapi apabila dia baca tu hanya saja nak tunjukkan dia tu rajin, ataupun saja nak mendendangkan, nak bagi orang kata sedap pandai dia baca, maka kosong. Rupa ibadah, tapi hasilnya jadi dunia dengan sebab niat dalam hati. Dia sembahyang, pasal apa sembahyang? Saja nak tunjuk ke orang. Kat rumah tak sembahyang, tapi depan orang nak tunjuk, maka kosong. Jadi rupanya ibadah, rupanya akhirat, tapi dengan sebab buruknya niat bertukar. Sebab itulah kita kata dalam nak menuntut ilmu ni satu benda yang besar, urusan yang besar. Sebab tu kita kena perbetulkan niat, supaya apa? Jalan menuntut ilmu kita ni Allah bimbing. Kalau kita ada anak, ajar anak tu niat. Adik ni, abah nak hantar, ayah nak hantar adik ni masuk pondok ni, niat elok-elok nak pesan macam tu. Adik ni nak masuk pondok, nanti niat nak cari, pertama nak cari redha Allah. Biar-biarlah dia kena paksa pun, saya tak mau masuk pondok, ayah paksa. Ni bukan kerana Allah ni, kena paksa. Dah kita nasihat dia, fahamkan dia tentang agama, dan nasihat dia, adik niat dalam hati nak cari redha Allah, supaya apa? Anak itu jalan dia tu Allah bimbing. Sebab kalau kita tak ajak kepada anak-anak ni niat, maka macam mana dia nak reti niat? Maka ketika tu dia niat macam-macam lah. Dia niat pasal pok paksa, hak orang macam ni dia lari pondok. Dia dah hantar main dengan ni sebab apa? Dari awal lagi dalam hati dia, aku ni kena paksa. Ataupun dalam hati dia, main ni sebab apa? Nak main mengaji sebab apa? Nak cari dunia. Contohnya di tempat-tempat mengaji untuk dunia banyak, maka ilmu dia tak manfaat. Masuk sekolah, kebanyakannya sebab nak cari sijil, kebanyakan sebab nak hanya semata-mata dunia. Ilmu ada, tapi manfaat untuk akhirat ada tak? Tak ada. Sebab itu kita kata orang ngaji sekolah sekular ni bukan tak ada ilmu, ada, tapi boleh menakutkan dia kepada Allah tak? Tak membawa kepada, tak membawa hati dia tu semakin takut pada Allah, makin dekat tak? Sebab apa? Sebab punca dia niat. Tapi kalau kita ajarkan kepada dia tentang niat, maka insya-Allah walaupun dia itu dalam terpaksa, tapi dalam masa yang sama dia niat kerana Allah, aku masuk pondok ni, pertama ayahku pesan suruh cari redha Allah, maka insya-Allah Allah akan buka jalan kepada dia. Walaupun dia dulu benak, tak pernah faham-faham ngaji kat sekolah, bila masuk pondok dia kata nak cari redha Allah, Allah akan lorongkan. Walaupun dulu dia lihat nak mengaji, nak pergi sekolah ni cukup lihat, tapi oleh kerana niat dia kerana redha Allah, maka Allah akan lorongkan dia, mudah mengaji, hati dia tertarik. Seronok rupanya duduk kat pondok ni, Allah tarik dia. Tapi kalau niat daripada awal dah tak mau, dah tak elok, maka Allah simpangkan jalan. Sebab tu dia nak lari dan sebagainya. Begitu juga pelajar-pelajar yang baru masuk, kita brainwash dulu kan, siapa-siapa pelajar-pelajar, ajak hak tu dulu, ajak kewajipan-kewajipan permulaan bagi seorang penuntut ilmu. Ajak yang tu. Pertama niat pertama main nak duduk sini, pertama perbetul niat. Kalau hak mana hak ayah paksa, hak terpaksa nak main menuntut ilmu, perbetul niat. Perbetul niat nak cari redha Allah. Kalau kamu sayangkan diri kamu, kalau kamu sayangkan agama kamu, kamu nak ada manfaat duduk di sini, maka kamu perbetulkan niat. Kalau tidak, sia-sia umur kamu, sia-sia masa kamu. Daripada hang mengaji pondok, biar hampir kerja dapat duit. Orang kata ngaji pondok mana nak cari makan, macam mana nak makan, hampir kerja. Kalau hak tu yang hang nak, sebab hang akan buang masa di sini nanti. Tapi kalau hang tak mau
sia-sia waktu yang ada di tempat agama ni, pertama niat tu kena betul. Kita ajak dia macam tu. Anak-anak pun macam tu. Kita latih mereka. Apa sahaja dengan niat. Supaya apa? Dengan niat ni Allah bukakan jalan bagi kita. Maka sayugianya bagi barang siapa hendak berbuat satu kebajikan bahawa menghadirkan niat. Apa sahaja kebaikan, nak sedekah, nak makan nasi, nak apa saja, hadirkan niat. Maka diniatkan dengan dia akan wajah Allah Ta'ala. Pertama sekali, apa sahaja pun amal ibadah kita, pertama nombor satu, kerana wajah Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Keredaan Allah. Nak main ngaji, ya Allah, sesungguhnya aku ni nak mencari redamu. Sebab apa sahaja kalau tak ada reda Allah, tak ada guna. Ngaji sampai alim, sampai boleh buka kitab besar-besar, tapi Allah tak reda pun tak ada guna. Neraka lah saudara. Orang yang Allah tak reda ni dia dalam neraka. Allah dah tak suka dia, maka Allah akan, dia ada agama sekalipun, tetap dia akan jadi dunia. Walaupun dia jadi tuan alim, tetap dia akan jadi orang alim yang orang alim yang jahat, orang alim yang alim dunia, orang alim yang ditunggangi nafsu dan syaitan. Walaupun dia alim, nafsu syaitan menunggang dia. Syaitan duk kawal kepala dia. Dia kata hak ni haram ni, tapi orang tak suka, hang tu sah duk kata haram lah. Kata boleh. Hak ni halal ni, hak ni wajib ni, tapi orang tak suka, hang tu sah duk kata lagu tu lah. Kata hang kata okey sudah lah. Jadi begitu. Walaupun dia ada ilmu, tak ada manfaat. Maka pertama sekali niat nak redha Allah, kerana niat itu kepala segala amal, iaitu asalnya, asal punca dah, yang lain dibina atasnya. Kalau asal ataupun punca dia baik, punca dia kukuh, maka rumah tu akan naik dengan elok. Barang siapa membukakan atas dirinya pintu kebajikan, dibukakan Allah Ta'ala 70 pintu kepada petunjuk. Dan barang siapa membukakan atas dirinya pintu kejahatan, dibukakan Allah atasnya 70 pintu kepada khazlan, yakni tiada dapat petunjuk. Kita buka satu pintu kebaikan, Allah buka pintu kebaikan tu 70 pada kita. Kita buka satu pintu baik, Allah sediakan 70 lorong kebaikan. Kita buka satu pintu kejahatan, Allah buka 70 lorong kejahatan. Apa pintu tu? Pintu tu katanya, maka pintu kebajikan itu daripada niat baik, dan pintu kejahatan itu daripada niat, daripada jahat niat. Itu pintu dia. Kalau nak jadi baik, pertama azam di dalam hati, Allah akan bagi petunjuk. Orang yang tak boleh berubah jadi baik ni kadang-kadang apa? Kadang-kadang dalam hati dia sendiri tak ada niat nak berubah, tak ada niat nak jadi baik. Aku ni bukan tak mau jadi baik tapi lagu ni lah. Nak tanya dalam hati tu macam mana? Hang tu dalam hati tu memang nak berubah jadi baik ke tak? Hang memang nak jadi baik ke tak? Kalau hang sendiri pun tak ada keazaman nak berubah jadi baik, tentulah tak ada jalan selama-lamanya di takwah yang lama. Hang tu nak jadi orang yang mulia ke tidak? Kalau ada, tentu suatu hari Allah akan buka jalan. Yang pertama, pasang niat dalam hati. Apa saja kebaikan yang kita nak, pertama azam di dalam hati. Kemudian berdoa kepada Allah dan tawakallah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita azam, kita tawakallah. Jadi kebaikan apa yang kita nak? Azam di dalam hati. Niat bagi ada di dalam hati. Niat tu Allah dah bagi kebaikan. Kalau kita ni orang yang malas baca Al-Quran, kita dah dengar kelebihan surah Al-Baqarah panjang. Tapi kalau kita set dalam kepala kita panjang, sampai bila-bila kita tak baca. Cuba kita azam di dalam hati, ya Allah, aku nak baca surah ni, tolonglah aku. Minta bantuan pada Allah. Fa idza azamta, kalau kamu berazam, fatawakkal 'ala Allah. Tawakal, azam dan tawakal dengan makna kita doa kepada Allah. Insya-Allah Allah akan buka 70 pintu kepada kita. Cara untuk kita jadi orang yang membaca Al-Quran. Kalau kita tak boleh bangkit sembahyang malam, pertama azam dulu nak bangkit sembahyang malam. Azam, kemudian nanti Allah akan buka. Pertama Allah akan buka keinginan. Allah akan tambah keinginan, Allah akan kuatkan keimanan, Allah akan kuatkan himmah. Itu di antara yang pertama. Tapi kena azam dululah. Azam, aku ni tak pernah bangkit sembahyang malam. Aku azam nak bangkit sembahyang malam. Aku nak, ya Allah, bantulah aku. Kena minta bantuan Allah lah. Jangan harap kita saja. Kita saja tak boleh. Kita ni bukannya mampu pun. Tarawih 8 rakaat pun terhegih-hegih dah. Sebab kita memang tak mampu. Tanpa bantuan Allah kita tak mampu.
Bukan takat sembahyang ni, sembahyang 2 rakaat. Duha kah? Main duha kah? Paling koman 2 rakaat pun takkan mampu kalau Allah tak bantu. Padahal 2 rakaat. Tapi bila Allah bantu, bukan takat 2 rakaat, 200 rakaat pun boleh. Maka kita pertama azam doa, ya Allah bantu aku nak bangun sembahyang malam. Ya Allah bantu aku untuk menjaga sunat-sunat. Ya Allah bantu aku nak buat ni, bantu aku. Niat hak tu mula-mula aku cari redha-Mu ya Allah, maka bantulah aku. Pertama Allah akan campakkan tambahkan hemah dalam hati kita. Kita akan kuat, kuat semangat. Bila kita kuat semangat tapi tak boleh buat lagi, maka kita akan nampak pula lorong-lorong cara-cara. Kalau buat begini macam ni, kalau buat begini macam ni. Maka sampailah satu masa nanti kita usahalah. Usaha ni adalah jatuh bangkit. Hari ni baca, esok tak baca. Hari ni buat, esok tak buat, macam tu. Yang penting jangan kita luntur semangat kita. Maka apabila berniat hamba akan kebajikan, diberi pahala atasnya, dan jika tiada ia berbuat akan dia sekalipun. Yang penting kita niat tu pun dah dapat. Kita niat tu pun dah dapat. Sekalipun, seperti yang tersebut di dalam Musnad Abi Ya'la bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, firman Allah Taala bagi malaikat hafazah di hari kiamat, surat olehmu, yakni tulis olehmu. Tulis olehmu wahai malaikat hafazah bagi hambaku bagian-bagian daripada pahala. Tuhan perintah kepada malaikat, kata hang tulis pahala hamba aku ni pergi haji, hamba aku ni pergi jihad, hamba aku ni buat begini buat begini. Maka kata malaikat hafazah, tiada kami ketahui akan yang demikian. Tiada kami ketahui akan demikian pahala tadi. Daripada hamba, dan tiada di dalam suratnya. Dalam amalan pun tak ada. Malaikat catat amalan kebaikan tak ada tulis pun. Tapi pasal apa Tuhan suruh tulis? Maka firman Allah Taala bahawasanya ia berniat hendak perbuat akan dia. Dia kata, kalau aku hidup umur 1000 tahun, maka aku akan terus ibadah kepada Allah. Kita dapat pahala ibadah 1000 tahun. Kalau aku hidup sampai hari kiamat nanti, aku akan terus tetap beriman pada Allah, dan aku akan terus tetap beribadah kepada Allah. Maka Allah bagi ganjaran pahala seumur hidup kita. Kita umur 60 tapi dapat pahala hidup 1000 tahun, sebab kita niat 1000 tahun. Kalau Allah bagi kepada aku kekuatan, Allah bagi kepada aku duit lebih, tiap-tiap tahun aku akan pergi haji. Maka sehingga akhir hayatku, kita umur berapa? Sampai 70, sampai 80, sampai 60, dapat pahala haji. Kalau kita kata, kalau aku diberi keluasan dan umur yang panjang, 1000 tahun aku hidup, aku ada harta, tiap-tiap tahun aku akan pergi haji, dapat pahala haji 1000 kali. Kalau aku diberi kekuatan, aku akan menjadi penuntun ilmu seumur hidup, dapat pahala menuntut ilmu seumur hidup. Niat. Apabila niat, malaikat hafazah akan suruh kita, aku balik nanti, aku nak buat ini, aku nak buat ini. Sebab itu dalam kitabun niat, para habaib sana ada sebahagian dia di sana depa bagi ada satu kertas niat. Bangkit pagi baca niat tu supaya panduan kan. Orang alim ni kadang-kadang dia tahu orang awam ni kadang payah, tak reti nak niat payah, maka dia buat siap satu kertas, bahasa Arab kan. Dia buat satu kertas untuk niat bangkit pagi, niat yang tu. Kita pun naknya tulis benda apa yang kebaikan, kita tulis. Bila kita bangkit pagi tu, kadang-kadang payahlah terus nak bangkit buat lepas bangkit pagi, lepas gosok gigi, mandi apa semua, kita pelekat di satu tempat yang mana pagi-pagi, siang tu kita akan beradab dia. Kita pergi baca tu, aku berniat hari ni aku akan bersedekah, aku berniat hari ni nak baca Quran, aku berniat hari ni nak menjunjung perintah Allah, aku berniat hari ni aku nak tinggal larangan Allah, aku berniat hari ni aku nak menuntut ilmu, aku berniat hari ni nak baca Al-Quran, aku berniat hari ni. Senaraikan niat-niat tu lagi. Dan akhir sekali niat semuanya kerana niat, aku berniat seperti mana apa yang diniatkan oleh salafus salih. Itu semua. Kalau kita tak reti niat, ambil hatu pun tak apa. Aku niat seperti mana apa yang diniatkan oleh orang-orang soleh ataupun salafus salih.
Sebab apa? Orang soleh ni sentiasa ada niat, dan niat dia ni berbagai-bagai. Maka kalau kita masukkan niat kita kepada niat depa, kita akan dapat pahala apa yang depa niat dapat daripada kita. Depa macam-macam niat, kita tak reti kita niat. Aku niat macam mana depa niat, kita dapat semua apa depa niat. Jadi itu kebanyakan niat dari para habaib sana. Kebanyakan niat, hak last dia akan buat tu. Aku berniat seperti mana apa yang dia niatkan. Mula-mula dia senarai dululah. Niat ini dia niat paling besar kita boleh. Aku berniat menjunjung perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, dan seperti mana yang diniatkan oleh para salafus salih. Itu paling ringkas. Kalau kita malas sangat nak buat macam-macam, ambil hak tu saja. Lekat di cermin kita, lekat di tempat hak kita tengok, bangkit pagi-pagi niat nak dulu. Maka satu hari tu kita dapat pahala yang banyak. Dapat pahala yang banyak dengan hanya kita berniat. Berniat. Ni nanti malaikat hafazah akan tulis penuh dalam buku catatan amalan kita niat. Itu ibadah yang tak sayugianya kita tinggalkan. Niat. Kita ni rajin lupa. Tuhan ajak, Tuhan bagi pahala yang besar untuk niat. Tuhan bagi banyak sebab apa? Sebab niat ni ibadah hati. Ibadah hati. Maka ibadah hati ni semuanya besar-besar. Dan juga apa? Dengan Allah menggemarkan kita dengan niat-niat ini, maka hati kita tak lupa. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Supaya kita ingat, selalu ingat akhirat. Lupa kepada dunia, ingat kepada akhirat. Dengan sebab apa? Bila kita nak niat, tentu kita ingat. Maka Tuhan ajak setiap satu benda niat, setiap masa niat baik. Maka dalam secara otomatiknya hati kita ni dilatih untuk mengingat akhirat, mengingat Allah. Begitu. Itu besarnya kita kata ibadah niat ini. Kemudian dia datangkan kepada kita pula cerita-cerita. Ada beberapa cerita di sini, dia bagi kita 2 cerita. Sebelum dia datangkan kepada kita adab-adab, dia main cerita dulu. Dan di bawah dia letakkan contoh-contoh niat. Habis kita akan sambung minggu hadapan insya-Allah. Allahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tukar syekh lah. Kalau yang Jawi murah, kalau yang Rumi mahal sikit. Itu bagus tu, yang akhirat.